Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan isu tiada seorang pun ahli parlimen yang hadir dalam persidangan parlimen hari ini. Wah, ini memang paling panas. Ini memang bukan calang-calang. Tak pernah berlaku di mana-mana dan khususnya di Malaysia. Tak pernah berlaku seorang pun ahli parlimen tak hadir bagi blok pembangkang. Apa sudah jadi dengan mereka? Kemana mereka pergi? Tak jalankan tugas ponteng dengan tanda petik ponteng ini. Apa yang mereka buat? Sedangkan tugas utama mereka dipilih, diundi oleh rakyat ialah mengikuti dan hadir dalam Dewan Rakyat di Parlimen. Itu tugasan hakiki mereka. Mereka dibayar gaji untuk hadir dalam Dewan Rakyat di Parlimen, mewakili suara rakyat yang telah mengundi mereka di kawasan mereka, dan pastinya untuk menentukan dasar dan undang-undang negara. Namun disahkan hari ini, tiada seorang pun ahli parlimen pembangkang hadir pada persidangan hari ini. Sebahagian besar ahli parlimen pembangkang dilaporkan berada di Istana Kehakiman Putrajaya hari ini. Kalau sebahagian besar ahli parlimen pembangkang dilaporkan berada di Istana Kehakiman, yang selebihnya bakinya pula pergi ke mana? Takkanlah tak boleh hadir satu pun. Putrajaya hari ini hingga menyaksikan kerusi barisan pembangkang di Dewan Rakyat kosong sepenuhnya. Sehubungan itu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberi lebih masa kepada ahli parlimen untuk membangkitkan sebanyak 3 lagi soalan tambahan. Sebenarnya ini satu keuntungan kepada kerajaan di parlimen kerana mereka dapat meneruskan apa yang mereka ingin sampaikan tanpa gangguan langsung. Malah, beberapa soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen pembangkang juga dilangkau kerana mereka tidak hadir. Maknanya ini satu kerugian kepada ahli parlimen itu dan khususnya juga kepada kawasan parlimen yang diwakili. Kerana soalan-soalan itu tentunya sebagiannya datang daripada rakyat yang ada di kawasan mereka dan mereka nak tahu apa jawapan terhadap persoalan itu. Tapi oleh kerana kegagalan mereka hadir dan ponteng dengan tanda petik ponteng, maka sebab itulah ini mengecewakan ramai pihak. Kerusi barisan ahli parlimen pembangkang pada sesi persidangan pagi ini kosong, tanpa kehadiran mana-mana wakil rakyat pembangkang. Muhammad Isyam, Muhammad Isa, BN Tampin bangkit, mencela dan memaklumkan kepada speaker bahawa tiada ahli parlimen pembangkang yang hadir. Tan Sri Speaker, bukan ramai tak hadir, seorang pun pembangkang tak ada hadir, kata Muhammad Isyam di Dewan Rakyat. Jimmy Puah daripada PH Tebrau pula berpantun mengenai ketiadaan wakil rakyat pembangkang ketika membangkitkan pertanyaan lisan. Datang parlimen pembangkang tiada, nasib baik menteri ada, soalan nombor 7 katanya berseloroh. Disebabkan ketiadaan ahli parlimen pembangkang, Johari membenarkan 3 pertanyaan tambahan dikemukakan kepada menteri atau timbalan menteri pada sesi pertanyaan lisan. Saya tidak nampak ahli parlimen Tanah Merah di dalam Dewan Rakyat, kata Johari yang turut mengalih soalan kepada pertanyaan lain. Soalan berkaitan pertanyaan Ahmad Azamzad Mohamed PN Kuala Terengganu, Wan Hassan Muhammad Ramli PN Dungun, Iqmal Hisham Abdul Aziz PN Tanah Merah serta Ali Biju PN Seratok naik pada sesi pertanyaan lisan pagi ini. Ahli parlimen PAS Bersatu tidak hadir ke parlimen hari ini dipercayai menghadiri himpunan di hadapan Istana Kehakiman di Putrajaya pagi tadi. Perhimpunan Anjuran Perikatan Nasional PN itu bagi membantah tindakan 2 individu yang ingin mencabar 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. 2 minggu lalu, Afnan Hamimi Taib Azamuddin PN Aluseta membangkitkan rasa tidak puas hati apabila menteri gagal hadir tepat masa pada sesi pertanyaan lisan di parlimen. Malah dia meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta kabinet memantau kegagalan berkenaan.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan beberapa gesaan, paksaan supaya Muhyiddin Yassin segera melepaskan jawatan dan letak jawatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan kepimpinan beliau, kata penganalisis politik, antaranya memperlihatkan betapa beliau tidak dapat mengawal lagi ahli-ahli parlimen dalam Parti Bersatu apabila 4 orang ahli parlimen kini telah pun menyatakan sokongan penuh kepada Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, Muhyiddin juga dilihat sudah mula kehilangan rentaknya di dalam dunia politik, terutamanya dalam Perikatan Nasional yang kini baru sebentar tadi kita telah membacakan bahwa Mursyidul Ampas telah menegur Muhyiddin Yassin atas tindakan kenyataan Muhyiddin berkaitan dengan kononnya PAS sudah tepu dalam perkembangan. Hari ini melalui satu lagi cadangan daripada Sabudin.com, apa yang susah sangat, kata beliau. Muhyiddin umum undur diri, licinlah proses peralihan kuasa. Rupa-rupanya mungkin ada masalah dalaman dalam Parti Bersatu yang ramai tak tahu, tapi akhirnya hari ini mungkin kita tahu. Berdepan desakan yang kian meningkat yang mahukan Muhyiddin melepaskan jawatannya, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang ternampak semakin sedar tentang realiti. Ahli Parlimen Pagoh itu dilaporkan mengambil maklum dengan gesaan perlunya perubahan dalam kepimpinan parti yang didakwa ada kelompangan dan perlu dibaiki menjelang PRU 16 akan datang. Katanya, apa yang menjadi keutamaan berkaitan perkara tersebut ialah agar peralihan pimpinan Bersatu berjalan dengan lancar jika beliau memutuskan untuk berundur diri. Bagaimanapun Muhyiddin dalam masa yang sama belum dapat mengesahkan sama ada ingin berundur atau masih mahu mempertahankan jawatannya dalam pemilihan akan datang ini. Saya masih mempertimbangkan sama ada mempertahankan kedudukan atau sebaliknya pada pemilihan parti yang dijadualkan tahun depan, katanya, sebagaimana diinterview oleh sebuah portal berita. Ini yang payah. Sekejap mengatakan sedar tentang gesaan perubahan dan adanya kelompangan dalam parti yang perlu kepada peralihan kepimpinan yang lancar, tetapi di waktu yang sama belum memutuskan pula sama ada ingin mempertahankan jawatan lagi atau tidak. Jika Muhyiddin benar-benar sedar tentang perlunya perubahan dan mahu peralihan kepimpinan berjalan lancar, keputusan tidak lagi mempertahankan jawatannya perlu segera dimuktamadkan. Peralihan kepimpinan dalam Bersatu tidak mungkin berjalan dengan lancar selagi Muhyiddin masih belum ada keputusan sama ada ingin mempertahankan jawatannya atau tidak. Hanya jika beliau mengumumkan berundur diri dan tidak lagi mempertahankan jawatannya saja akan menjadikan proses peralihan boleh berjalan dengan lancar. Dengan kedudukan Muhyiddin sudah tepu kerana pernah menduduki kerusi Perdana Menteri sebelum ini, selain ada kes mahkamah serta isu menantu yang melarikan diri, ini adalah asas paling kukuh perlunya beliau mengundurkan diri. Jika Muhyiddin terus memimpin Bersatu, gabungan PN tiada harapan lagi di mata rakyat kerana era kegagalannya sebagai Perdana Menteri sebelum ini akan terus menjadi igauan ngeri kepada para pengundi. Untuk menggantikan tempatnya, tiada pemimpin lain yang lebih lagak dan sesuai untuk mengambil alih teraju kepimpinan Bersatu selain Hamzah Zainuddin. Berjawatan Ketua Pembangkang di Parlimen, Ahli Parlimen Larut dan Setiausaha Agung PN Bersatu ini, beliaulah satu-satunya yang layak untuk mengemudi blok pembangkang menghadapi PRU 16 akan datang. Timbalan Presiden Bersatu sekarang, Ahmad Faizal Azumu, tidak sesuai menggantikan Muhyiddin kerana beliau tidak berkedudukan sebagai ahli parlimen
Malah wibawanya pun lebih rendah jika dibandingkan dengan Hamzah Zainuddin. Jadi, jika benar Muhyiddin mahu peralihan jawatan dan bersatu berjalan lancar dan mahu PN ada masa depan yang cerah mendepani PRU 16 akan datang, beliau harus segera mengumumkan persaraannya dan tunjuklah nama Hamzah sebagai bakal penggantinya. Apa yang susah sangat? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Keputusan yang paling menggemparkan seluruh Malaysia hari ini ialah tentang dakwaan terhadap bekas CEO MBI Kedah yang didakwa meminta rasuah 4 juta ringgit dan terima suapan RM1 juta ringgit. Kalau dicampurkan kedua-duanya, jumlahnya ialah 5 juta ringgit. Kadang-kadang saya terfikir juga, uang ini seperti uang yang sangat kecil nilainya bagi mereka. Jumlah berjuta-juta ringgit seakan-akan satu perkara yang biasa. Tapi bagi kita yang biasaan, merhain yang kebanyakan ini, jumlah duit 4 juta ringgit ini, besar kemungkinan ramai antara kita sampai mati pun tak akan dapat. Tapi bagi mereka, itu satu permainan yang hanya disogok-sogok, diterima-terima dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang membuatkan kita sakit kepala memikirkannya dan terpelik-pelik juga. Tapi tak apalah, nanti orang yang banyak duit mungkin akan menerima balasannya. Hari ini diberitakan di SO ni, bekas CEO MBI Kedah didakwa meminta rasuah 4 juta ringgit dan terima suapan 1 juta ringgit. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbandaran Menteri Besar MBI Kedah dihadapkan ke Mahkamah Session Alor hari ini bagi berdepan 2 pertuduhan meminta rasuah berjumlah 4 juta ringgit dan menerima suapan sebanyak 1 juta ringgit pertengahan tahun ini. Tertuduh Muhammad Sobri Osman, 63 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan tersebut yang dibacakan jurubahasa di depan Hakim Rohatul Akmar Abdullah. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan berjumlah 4 juta ringgit daripada seorang lelaki warga negara Turki, John Abad P, pada 20 Mei 2023 di Hotel Sentara Hatyai, Thailand. Manakala bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh didakwa menerima wang tunai berjumlah 1 juta ringgit secara rasuah dari John melalui seorang wanita iaitu Liana Mamat alias Khalid, 40 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 29 Mei di tempat letak kereta Wisma Darul Aman dekat Jalan Tunku Bendahara di sini. Mengikut kertas pertuduhan, tindakan meminta dan menerima rasuah itu dibuat sebagai dorongan untuknya membantu syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Berhad menjalankan usaha sama perlombongan mineral berharga tersebut melalui satu MOU antara MBI Kedah dengan syarikat berkenan. Pertuduhan dikendalikan 3 timbalan pendakwa Rais Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya iaitu Farah Yasmin Saleh, Natra Feraha Rahmat serta Muhammad Ashraf Mohamed Tahir, manakala tertuduh diwakili peguam Ibrahim Ismail serta Muhammad Zamri Ibrahim. Kedua-dua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16A dalam kurungan A Akta SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara lebih 20 tahun, denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Terdahulu, pihak pendakwaan mencadangkan supaya mahkamah menetapkan RM100,000 sebagai kadar jaminan dengan seorang penjamin. Mahkamah juga dicadangkan supaya menetapkan beberapa syarat tambahan, itu tertuduh juga perlu menyerahkan pasport antarabangsa, melapor diri di pejabat SPRM setiap bulan hingga kes selesai serta tidak mengganggu saksi-saksi pendakwaan.
Pihak pembelaan yang bangun selepas itu memohon supaya kadar jaminan ditetapkan sebanyak Rp60.000 dengan alasan tertuduh sudah tidak lagi bergelar CEO MBI, manakala istrinya juga tidak bekerja. Selain itu, tertuduh juga didakwa sentiasa memberi kerjasama penuh kepada siasatan dijalankan SPRM Mahkamah bagaimanapun menetapkan kadar jaminan Rp100.000 oleh seorang penjamin dengan syarat tambahan seperti dicadangkan pihak pendakwaan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 22 Januari 2024. Difahamkan tertuduh membayar jaminan ditetapkan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.